Kita intro dulu. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pagi-pagi Ahad ni saya terpaksa membawakan anda satu berita yang tak berapa cantik untuk didengar. Tetapi terpaksa sebab berita-berita yang bakal saya bawakan ini tidak begitu dilaporkan oleh media-media negara kita ini, terutamanya media-media berbahasa Melayu. Maka kita terpaksa jugalah untuk merosakkan pagi Ahad ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berhenti kejap berbicara berkenaan dengan beras madani yang khabar-khabarnya bakal diumumkan tentang apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Sekurang-kurangnya itulah kata-kata Syed Abu Hussein. Tetapi saya nak kembali menceritakan kepada anda tentang keadaan ekonomi negara kita ini, terutamanya prestasi ekonomi kita sepanjang tahun 2023. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita back story kejap. Semua tahu tentang keadaan KDNK negara kita ini yang telah menguncup pada kadar 3.0% pada suku keempat tahun 2023 dan menyaksikan perkembangan ekonomi kita sepanjang tahun 2023 hanyalah sebanyak 3.7%. Jauh meleset berbanding dengan kadar yang telah dijangkakan oleh Perdana Menteri dan juga Bank Negara Malaysia iaitu pada 4.0% ataupun 5.0% di mana kadar ini telah dijangkakan pada awal tahun 2023. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian, di bawah kerajaan madani ini semuanya menyederhana, semuanya merundum dan macam-macam lagi perkara yang tak best kita dengar. Dan sepanjang tahun 2023 ini juga kita menyaksikan begitu banyak sekali rekod-rekod rendah yang telah diciptakan oleh kerajaan ini. Kalau kerajaan-kerajaan terdahulu menciptakan rekod yang tinggi, menciptakan rekod yang bagus dan sebagainya, tetapi kerajaan madani ini mencipta rekod juga, tetapi rekod yang paling rendah, yang paling curut dan macam-macam lagi. Dan benda ini berlaku di saat negara kita ini dikatakan diketuai oleh seorang yang pernah mendapat gelaran Asian Tiger, yang pernah dikatakan sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia. Tetapi sekarang apa jadi? Menteri Ekonomi yang konon-kononnya Raja Formula. Mana gaji formula-formula anda? Anda punya sembang dekat podcast yang bakal menteri itu memang kencang gila. Tetapi sampai sekarang rakyat tak nak tengok anda sembang. Rakyat nak tengok hasilnya. Dan sampai sekarang hasilnya habuk pun tarak tuan-tuan dan puan sekalian. Menceritakan tentang rekod-rekod terendah dekat negara kita ini pada tahun 2023, inilah konten video saya pada hari ini. Dua perkara besar yang ingin saya sampaikan kepada anda. Yang pertama, tentang FDI ataupun pelaburan luar langsung yang masuk ke dalam negara kita ini. Macam contohnya orang datang sini buat kilang ke, orang datang sini untuk berniaga ke apa-apa kan. FDI. Di mana FDI kita untuk tahun 2023 telah menurun pada kadar 47.1% berbanding dengan tahun 2022. Nampak tak? Dekat 50% decline. Kalau tahun 2022, jumlah FDI masuk dekat negara kita ini dah 70 bilion lebih, tetapi sepanjang tahun 2023 ini, cuma 40 bilion lebih saja pelaburan luar langsung yang masuk dekat negara kita ini. Apa sudah jadi, wahai kerajaan perpaduan? Apa sudah jadi Kementerian MITI? Di manakah pelaburan-pelaburan baru yang dijanjikan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Di manakah 170 bilion pelaburan dari China yang anda janjikan, yang anda kata akan masuk dekat negara kita ini? Mereka telah memberikan komitmen dan macam-macam lagi. Di manakah Elon Musk yang dikatakan akan membuka satu hub dekat negara kita ini, menjanjikan 10,000 pekerjaan berprestasi tinggi? Tetapi data tidak menipu tuan-tuan dan puan sekalian. Tak kiralah anak-anak papa cuba untuk melambungkan, oh kita dapat pelaburan 170 bilion dari China yang paling power dan sejarah dan sebagainya. Tetapi faktanya sepanjang tahun 2023 kita hanya dapat 40 bilion lebih ringgit sahaja nilai pelaburan yang masuk ke dalam negara kita ini. 47.1% lebih rendah, menurun berbanding dengan tahun 2022. Padahal anak-anak papa selalu mencanangkan tahun 2022 ialah tahun yang gagal. Kerajaan Perikatan Nasional 33 bulan adalah kerajaan yang gagal. Kerajaan yang memang tak pandai nak jaga negara, tak pandai urus ekonomi. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kerajaan memang tak pandai jaga negara, sebab itu ringgit lemah dan sebagainya. Ambil engkau, 47% pelaburan luar masuk dalam negara kita ini berkurang berbanding dengan nilai yang telah dicatatkan pada tahun orang yang tak pandai jaga negara itu. Itu baru satu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang keduanya, yang ini lebih menakutkan sebenarnya. Sekarang ini anda kena faham satu perkara. Seperti mana perniagaan ke atau apa-apa entiti yang berniaga dan sebagainya,
negara kita juga ada current account ataupun akaun semasa. Dan akaun semasa negara kita ini berkadar langsung dengan nilai pelaburan yang masuk, ekspor ataupun import dan sebagainya. Dan ada dua istilah yang digunakan oleh pakar-pakar ekonomi. Yang pertama ialah lebihan akaun semasa, current account surplus. Dan yang kedua ialah defisit akaun semasa ataupun current account deficit. Current account surplus bermaksud nilai ekspor kita lagi banyak berbanding dengan nilai import. Sebagai contoh, nilai ekspor kita banyak-banyak ni, nilai import kita banyak-banyak ni. Maknanya duit masuk lagi banyak berbanding dengan duit keluar. Itu akan mencatatkan surplus. Defisit pula ialah bila nilai import kita lagi banyak berbanding dengan nilai ekspor. Itu akan mencatatkan defisit. Defisit tak bagus untuk negara kita ini. Ini yang dicanang-canangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli dan ramai lagi. Tetapi sekarang ini saya nak bawa anda satu rekod yang baru yang telah dicatatkan oleh Kerajaan Perpaduan Madani ini. Untuk suku keempat tahun 2022, jumlah current account surplus yang dicatatkan oleh negara kita ini ialah 27 bilion ringgit. Ingat nombor ni Current account surplus untuk suku keempat tahun 2022 zaman Ismail Sabri ialah 27 bilion. Untuk suku keempat tahun 2023, zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, zaman Rafizi Ramli, current account surplus tetap surplus. Tetapi current account surplus, jumlah yang dicatatkan oleh negara kita ini pada suku keempat tahun 2023 ialah 250 juta ringgit lebih sahaja. Bayang untuk suku keempat tahun 2022 ialah 27 bilion. Untuk suku keempat tahun 2023, current account surplus kita jumlah 250 juta. Boleh bayang tak benda tu? Boleh bayang tak? Maknanya sekarang ini, kita punya current account surplus kita jatuh dengan begitu mendadak sekali pada suku keempat tahun 2023 ini. Saya rasa lebih daripada 1000%. Dan jumlah ini, 250 juta lebih ini, 253 juta ini, adalah yang terendah sejak rekod berkenaan dengan current account ini dicatatkan bermula pada tahun 1999. Bermaksud inilah yang paling rendah dalam tempoh 24 tahun. Dahlah ringgit kita, tuan-tuan dan bawah sekalian, telah mencatatkan nilai yang paling rendah ketika Kerajaan Madani ini 2 kali dia catat nilai macam itu untuk tempoh 25-26 tahun. Dan kali ini, current account surplus kita juga mencatatkan kemasukan nilai yang terendah dalam sejarah sejak 24-25 tahun yang lepas. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Inilah rekod-rekod yang telah dicatatkan oleh Kerajaan Perpaduan Madani. Anak papa bangga ke tu? Tuan-tuan dan puan sekalian, saya bawa semua ini bukan hendak menunjukkan buruk negara. Tetapi saya kena beritahu pada anda untuk menyampaikan dengan bahasa yang mudah anda faham. Supaya anda tahu tentang keadaan ekonomi negara kita ini dan apa yang patut dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan keadaan dapat dipulihkan. Kalaulah saya boleh berikan beberapa cadangan sebenarnya untuk kerajaan ini. Yang pertamanya, berhentilah politiking. Fokus untuk agenda memantapkan ekonomi. Jangan habiskan masa anda dengan orang kata apa, nak cari orang itu, nak tangkap orang itu, nak cari orang ini, tangkap orang ini, tuduh orang itu sakau, tuduh orang ini rasuah dan sebagainya. Sedangkan sampai sekarang tak ada sesiapa pun yang konkret dibicarakan dekat mahkamah masalahnya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah tolong berhati-hati dalam buat keputusan-keputusan berkaitan dengan perjalanan kerajaan. Sebagai contoh, melantik orang yang ada kes rasuah sebagai timbalan Perdana Menteri. Itu pun dah menyebabkan pelabur lari dah. Itu paling besar sebenarnya. Tolong akui. Kemudiannya keputusan-keputusan lantikan yang sangat tidak konsisten. Kita punya kabinet pun terpaksa dirombak dalam tempoh setahun mentadbir. Tak pernah dibuat oleh manusia maupun jin. Setahun mentadbir dah rombak kabinet. Gila kau apa? Nampak sangat lantikan pada peringkat awal tu langsung tak bagus dan langsung tak kompeten sampai terpaksa dirombak dan sebagainya. Dan yang tiga, yang paling penting, tolong adakan satu dasar ekonomi yang benar-benar konkret. On the contrary, apa yang cuba disampaikan oleh anak-anak papa termasuklah pakar ekonomi akan tetapi itu. Faktanya, negara kita sampai kesudah tidak ada apa-apa dasar ekonomi yang benar-benar dapat menangkap imajinasi orang luar untuk melabur dekat negara kita ini. Kena akui, Malaysia kini bukan lagi destinasi yang terbaik untuk orang-orang luar melabur sebab mereka nampak kerajaan kita ini sangat-sangat tak kompeten dan kelang kabut serta diketuai oleh seorang Perdana Menteri yang clueless, yang tak tahu apa sebenarnya. Padahal Datuk Seri Anwar Ibrahim ini datang dengan reputasi yang cukup bagus. Dicanangkan satu dunia satu ketika dahulu, beliau ini seorang yang sangat-sangat hebat dan beliau juga mempunyai skill orator yang begitu luar biasa. Beliau ada ramai kawan.
tetapi nampak gayanya semua itu gagal diterjemahkan dalam keadaan ekonomi kita pada kali ini. Yang kita nampak, benda makin lama makin merudum, benda makin lama makin hancur, dan na'udzubillah, takut nanti kerajaan resort untuk meminjam atau mendapatkan bantuan daripada IMF. Itu yang kita takut sangat-sangat tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi itulah tuan-tuan, kita cuma cadang. Kita cuma menyampaikan semua ini supaya kerajaan nampak kesilapan-kesilapan dan kelemahan-kelemahan dan mereka perbaiki. Tetapi inilah kerajaan. Sebab mereka ini kan kerajaan. Mereka boleh buat sesuka hati mereka. Walaupun ekonomi kita tengah merudum ke, tengah ganap ke apa-apa ke, tetapi mereka tetap akan buat sesuka hati mereka. Dan anda percayalah cakap saya tuan-tuan dan puan sekalian, media-media negara kita terutamanya berbahasa Melayu tidak akan melaporkan sangat perkara-perkara yang saya sebut itu. Sebab mungkin Fahmi Fadil telah memberikan amaran kepada mereka supaya jangan laporkan benda-benda yang negatif seperti ini. After all, mereka juga yang telah akui bahawa kerajaan memang tengah kontrol media pada ketika ini. Tetapi itulah, jangan sampai seluruh rakyat Malaysia dan juga media-media dan juga pelabur-pelabur asing yang ingin melabur dekat negara kita ini tetapi tak suka dengan keadaan negara kita ini dijalankan, mereka akan beratur beramai-ramai dan tanyakan kepada Perdana Menteri dan juga Barisan Jemaah Kabinetnya soalan ini dalam pelbagai bahasa. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?